Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mio Muhammad Fawaz dan juga dua lagi rakan saya, iaitu Muhammad Akif Ukaisha dan juga Muhammad Syarul. Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah movie yang bertajuk Ejen Ali yang dikeluarkan pada tahun 2019, yang ditulis oleh Usama Zaid Yassin. Antara watak-watak yang menarik dalam filem ini ialah Ejen Ali dan juga Comot. Yang kedua, Ejen Bakar dan juga Ejen Alisha dan juga watak-watak yang lain. Antara perkenalan dalam filem ini ialah filem ini merupakan rentetan daripada siri pertama dan kedua. Siri pertama dan kedua di televisyen ini mengisahkan seorang kanak-kanak lelaki bernama Ali yang merupakan salah seorang ejen di sebuah agensi perisikan di Cyberjaya yang diberi nama Meta Advanced Technical Agency MATA. Ali masuk ke dalam agensi tersebut selepas secara tidak sengaja mengaktifkan sebuah gadget bernama Infinity Retinal Intelligence System (IRIS) yang dicipta oleh MATA bagi memastikan penggunaannya cekap dalam bertindak. Hanya Ali seorang sahaja yang boleh menggunakan IRIS, memandangkan gadget tersebut hanya boleh mengesannya bahkan sangat mesra dengannya. Filem Ejen Ali The Movie ini membuka para penontonnya kepada beberapa faktor yang menarik. Antaranya sinopsis cerita ini. Filem animasi ini mengisahkan Ejen Ali yang berusia 12 tahun tampil dengan peranannya sebagai seorang polisik selepas diambil bekerja oleh agensi rahsia MATA secara tidak sengaja. MATA telah membaik pulih alat penciptanya Atlas untuk menaik taraf IRIS menjadi IRIS Neo di luar pengetahuannya. Apabila alat ciptaan baru itu mula diuji sebagai peranti asas bagi sebuah ejen MATA, Ali mula mempersoalkan kedudukannya dalam agensi tersebut. Walau bagaimanapun, dia mempertaruhkan kesetiaannya kepada MATA apabila terlibat dengan misi untuk merangkai beberapa rantaian misteri selepas dia didatangi oleh seorang individu yang mendakwa mengetahui tentang masa silamnya. Saksikan filem animasi terbaik Malaysia ini untuk mengetahui kisah terusannya. Sejak ada IRIS Neo, saya rasa makin diketepikan. Lagipun, kalau semua ejen dah pakai IRIS, MATA perlukan saya lagi ke? Kenapa semangat sangat nak kejar aku sampai sini? Kamu semua sudah sedia, kerana misi kita seterusnya akan menentukan masa depan Cyberjaya. Bagi tahu aku, apa yang kau tahu? Ini bandar Cyberjaya, Doktor. Kita pemacu kemajuan manusia. Cyberjaya tak tahu ke masalah tempat ni? Siapa budak ingusan ni? Kita orang lagi perlukan orang macam kau. Kita jaga kita. Cakap terang. Aku saing untuk menang. Memang MATA dah tak perlukan aku lagi, kan? Ali, ini bukan pasal kau. Kita ada misi paling penting sekarang. Datuk bandar kita dalam bahaya. Kenapa kita kena kisahkan dia kalau dia tak kisah orang lain? Aku dah tak nak jadi ejen. Semua rimau aku serang. Aku masih boleh tendang. Kalau nampak jangan cengang. Kalau kacau benang kami nanti dengar gendang perang. Lepas lawan yang di sini lawan yang sebelah.
pengajaran. Antara pengajaran yang kita boleh dapati daripada filem Agent Ali The Movie ini ialah kasih sayang yang tiada sepadan. Kasih sayang terhadap orang yang paling kita cintai sememangnya sangat mendalam hingga tiada yang mampu menebusinya. Itulah yang ditunjukkan oleh Ali dan mamanya Alia. Meskipun Alia sudah lama meninggal dunia, kasih sayang Ali terhadap mamanya itu tidak pernah terpadam. Kerana kasih sayang yang tidak terpadam itulah menjadikan kekuatan Ali menghadapi musuh semakin bertambah. Pemikir tersohor Nusantara, Hamka pernah berkata, cinta itu bukan melemahkan tetapi menguatkan. Yang keduanya ialah penentangan antara kelas sosial. Penentangan kelas sosial antara borjus dan kaum terpinggir jelas terpapar dalam filem ini. Golongan bawahan diperkotak-katikkan oleh golongan atasan semata-mata ingin mengawal keuntungan di samping mengejar kemajuan. Watak Virkam, salah seorang peneraju di Cyberjaya, ditayangkan sebagai seorang kapitalis yang hanya mementingkan bisnesnya dan kepentingannya sahaja tanpa menghiraukan nasib golongan bawahan. Niki, salah seorang daripada golongan pinggiran, telah bertindak sebagai seorang sosialis yang mengangkat hak dan perjuangan tersebut. Namun, keterujaan mengejar azrium dan teknologi telah membawa Niki bertukar kepada seorang yang bersifat ekstremis. Namun begitu, berbeza dengan Ali yang berhati budi dan mengutamakan kepentingan orang lain. Sikap Ali ini amat bertepatan dengan idea Haji Omar Said Joko Minato, tokoh pemikir Indonesia tentang sosialisme Islam. Bagi Joko Minato, sosialisme Islam mengangkat dua tema besar, iaitu kemerdekaan dan persaudaraan, iaitu solidariti. Yang ketiganya ialah ego yang memakan diri. Datuk Osman, Datuk Bandar Cyberjaya itu sendiri merupakan seorang pemimpin yang sangat ego dan rakus membina kemajuan. Kerakusan dan keegoannya itu menyebabkan golongan pinggiran teranaya, terutamanya sekali apabila tanah mereka dirampas untuk pembinaan kilang teknologi itu sendiri. Tambah memerikkan, Datuk Osman langsung tidak mengambil peduli hal ehwal orang bawahannya, tetapi hanya pandai memberi arahan sahaja. Sikap Datuk Osman yang ego ini wajar dijadikan iktibar oleh para pemimpin, terutamanya pemimpin pada zaman sekarang dan di negara kita sendiri, kerana keegoan pemimpin tidak mendatangkan manfaat yang dipimpin, tetapi beban yang akhirnya memakan diri sendiri. Dan yang terakhir sekali ialah inti kemajuan dan kemanusiaan. Inti kemajuan adalah kemanusiaan. Semua orang inginkan kemajuan. Namun kemajuan bagaimanakah yang kita inginkan? Kemajuan yang diimpikan mestilah berteknologi tinggi dan futuristik. Namun mampukah kemajuan sebegitu dipacu tanpa kemanusiaan sebagai inti? Sebagai ulasan keseluruhan filem Agent Ali The Movie ini, alhamdulillah pihak Rolo di Pelikula telah menerima jemputan daripada pihak Primewood Studio untuk menghadiri malam gala tayangan filem Agent Ali The Movie yang bertempat di JSC Mid Valley pada 19 November 2019 tahun lalu. Berpeluang menjadi sebagai salah seorang penonton yang menonton seminggu lebih awal ini membuatkan kami berasa sangat bertuah, di mana peluang keemasan ini sememangnya dihargai dan dengan sebaik mungkin untuk menjamu mata penonton filem animasi terakhir Malaysia yang ditayangkan pada tahun 2019. Ini selepas filem Upin Ipin Chris Yaman Tunggal dan Boboiboy Movie 2. Tidak keterlaluan untuk kami menyatakan bahawa filem Agent Ali The Movie ini adalah sebuah filem animasi Malaysia pada tahun 2019 yang paling sempurna, di mana ianya bukan sahaja setakat mencapai piawaian yang kami letakkan, tetapi ia juga sebagai setiap sudutnya mempunyai
kekuatan yang sukar untuk dicari dan kelemahan yang ketara. Okey, kesimpulan cerita Ali adalah merupakan seorang anak muda yang terpilih secara tidak sengaja dan dalam menjadi ejen. Di dalam cerita ini, Ali merupakan ejen yang mentah dan tidak mempunyai skill yang tinggi dalam pertempuran. Okey, cerita ejen Ali ini menceritakan tentang kisah keburukan Cyberjaya dan watak tempat selain Cyberjaya iaitu pinggiran. Selain itu, cerita ini juga menceritakan tentang punca kematian ibu kepada Ali. Yang mana ibu kepada Ali yang bernama Alia. Alia mati kerana menggunakan override terhadap missiles yang dilancarkan Nikki supaya ia dapat menyelamatkan bandar, tetapi malang sekali Alia terkorban akibat beban yang ditanggungnya itu terlalu berat dan susah. Akhirnya Alia tewas. Pada ketika itu, Cyberjaya menindas penduduk pinggiran dengan menghancurkan rumah-rumah mereka untuk mendirikan pembangunan-bangunan Cyberjaya. Nikki cuba untuk menyelamatkan pinggiran, tetapi caranya salah. Beliau menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya sekali Nikki datang ke hari pembukaan pembangunan dan menyerang presiden untuk melunaskan segala dendam kesumat terhadap Cyberjaya. Tetapi hal itu dihalang oleh Ali, Alicia, ejen Bakar dan kuci-kucinya sekali dengan ejen-ejen lain lah. Masa itu terjadinya pertempuran yang sengit dan akhirnya Nikki berjaya dihalang oleh Ali dan Cyberjaya terselamat dari ancaman tersebut. Terungkir juga di sini mengapa Ali sebelum ini tidak dapat mengawal override. Pada ketika itu override dikawal oleh data mak Ali yang masih ada di dalam iris Ali. Sebelum ini Ali terpaksa membuang data maknya dari iris supaya dapat mengalahkan Nikki. Lalu hilanglah data mak Ali pada ketika itu. Dan pada ketika itu Iris dan Nikki berjaya dikalahkan oleh Ali, yang mana Mak Ali berkata Iris tidak penting, yang penting para orang yang memakai Iris tersebut. Okey, sekian, terima kasih. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-63 kepada semua rakyat Malaysia. Malaysia prihatin.